Tuan Ani JPS Tuan Ganesan Nanti kat dia tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua warga media, terima kasih kerana sudi hadir di pintu air Seri Muda, Taman Seri Muda Shah Alam bersama dengan saya Wadi Gana Batirau, Esko, ahli Esko dan juga Adun Kota Kemuning, juga daripada JPS dan juga ahli majlis Nazilah Idris. Nazilah Idris ni adalah merupakan, dikatakanlah, saya tak cek dengan dia, tapi dalam rekod kita, kesihatan kita, dia merupakan pengurusi bagi pertubuhan aduan rakyat, aduan masyarakat dan something lah ya, PAM, PAMPS. Dan kita pun tahu dia ni orang kuat UMNO lah, Kota Raja, itu nak beritahu aje lah. Tapi tak apa, yang masalahnya kita akan jawab beberapa perkara yang ditimbulkan. Pertama, dia menyatakan, pertama ni nak nasihatkan dia lah, kalau boleh elakkan tempat-tempat inilah. Ini tempat kalau ada pegawai JPS boleh lah, tempat-tempat ni kawasan keselamatan untuk pintu air ni, takut jadi apa-apa nanti susah. Jadi kita nasihatkan ke depan ni, minta kebenaran. Kita insyaAllah kalau ada pegawai kita akan benarkan. Dan dia menyatakan mengenai ban pecah menyebabkan banjir. Sebenarnya semua sedia maklum fenomena banjir baru ni. Kalau ada ban, tak ada ban pun memang suasana yang agak luar biasa. Kita dah beritahu taburan hujannya 400, sekitar 400 mm. Kita boleh menampung 100 mm, 4 kali ganda. Memang takkan dapat menahan air tu kalau dalam fenomena yang baru ni lah. Jadi ban pecah tu tak timbul. Kalau air melimpah sana sini tu memang berlaku, sebab dia terlalu banyak air. Jadi kita telah teliti air di Sungai Rasau ni, sebelah belakang ni Sungai Rasau akan bersambung Sungai Kelam. Dan masa itu memang melimpah air, tapi tidak ada ban yang pecah. Limpah air itu berlaku di mana-mana. Dan untuk ke depan ni, saya dah minta JPS kita teliti lagi. Di bawah sambungan Sungai Rasau ni ada dua perkara kita akan buat. Satu ialah air yang naik ini dia masuk ke dalam kawasan penduduk. Kita akan bina pintu air lagi satu kat dalam ini, yang segera ni. Dan satu ban lagi kita akan naikkan di ujung, yang tempat lapang di bawah jantas Laksa tu, kita akan naikkan. Itu langkah segera yang di-announce, diumur oleh MB baru ni. Termasuk dalam tu perancangan kita untuk menaik taraf lagi tempat-tempat yang sesuai itu. Jadi isu dia kata ban pecah tidak timbul. Dia ada berlaku di tempat lain, tapi kita segera ambil tindakan. Di Kampung Lombong ada, di Kampung Ashan ada, Kuala Selangor. Kita terus ambil tindakan membetulkan balik ban yang pecah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mencerita mengenai perumahan ini. Tak ada kena-mengena dengan banjir. Ya, kenapa rumah dia dimangsa? Rumah ni sah ya. Dia memang milik individu, pemilik tanah ini memang ada pemilik tuan dia. Kita ada rekod dia dengan MBSA pada sini. Dan saya dah lihat dan teliti, keberadaan merancang sudah dapat 2015 untuk perumahan di sini. Dan juga 2017 bangunan submission bangunan pun diluluskan 2017. Mana dia mematuhi segala apa yang kita minta dari segi reserve, dari segi kawasan penampan, dan juga detention pond ada sini nanti bawah tanah yang kita syaratkan dia mesti kita buat. Itu semua dah dia patuhi. Dan projek ini pun belum siap lagi kan, masih dalam proses. Dan sebenarnya baru ni pun tidak ada kena-mengena dengan banjir pun. Jadi saya rasa tu penat okey. Jadi saya dapat dua itulah. Tak tahu kalau ada benda lain lagi yang dia timbulkan. Dan lagi satu saya nak beritahu sini, Seri Muda ni sebagaimana saya sebut banyak kali dalam video, dalam juga dalam PC yang lain, saya dah beritahu kawasan ni adalah kawasan rendah. Banyak lagi tempat kawasan rendah di Selangor ni, termasuklah di kebun bunga, di Taman Mesra, Batu Tiga. Ada beberapa tempat ini memang kawasan rendah. So kawasan rendah ni apabila berlaku air yang banyak, terutama air pasang dan sebagainya backflow, kita kena tutup pintu ini. Kalau tidak, air daripada Sungai Kelam masuk Sungai Rasau dan masuk ke sini. Jadi kita tutup. Bila kita tutup, hanya kaedah yang tinggal ialah pam. Bila berlaku bawah ni, hampir ke semua pencawang sini semua tenggelam. Setakat hari ini daripada hampir 1000 pencawang TMB,
Tinggal 7 ke 8 lagi yang belum pulih. Yang lain dah dihidupkan. Jadi bayang bila kita keputusan bekalan, ada 2 tempat yang pam air keluar. Satu di sini, satu lagi di kolam takungan. Sebelah sana? Sebelah sana. Kolam takungan. Dua-dua out. Jadi air tak boleh ke mana. Dan sini airnya mula tinggi apabila kita dah gunakan minyak. Kita terpaksa bawa masuk minyak. Saya sendiri ikut masuk minyak tu untuk kita gunakan minyak. Tapi minyak dia tidak se-efisien elektrik lah, ya. Jadi mungkin ke depan kita kena fikirkan cara lain. Kalau berlaku banjir, macam mana kita nak hidupkan ni tanpa bergantung pada TMB punya genset tu. Itu yang saya nak fikir macam mana lepas ni. Supaya kita apa berlaku pun pump boleh jalan. Jadi kita pump, bila pump tu differential head dah tinggi, kita tak boleh, pintu air tak boleh buka sebab dia perlu elektrik. Bila kita pakai manual, pelan-pelan, jadi orang kata kita sengaja tak buka. Sebenarnya saya tengok pekerja JPS yang malam duk crank up, hampir bengkok tadi saya dah tunjuk. Sebab dia punya pressure tu, head tu terlalu tinggi, beza dia. Dia punya differential head, dia call it. Terlalu tinggi, pressure dia kuat. Jadi apabila dah hampir sama, baru kita boleh buka. Lepas satu pun TMB dah dapat masuk, kita boleh buka. Dan kita pun jangan lupa, hari berikutnya tu ada air pasang pula. Kita terpaksa tutup balik sebab air patah balik. Jadi itu kita kena ingat. Dia boleh pergi either way. Jadi itu yang berlaku. Dan untuk sini kalau kita tengok sini, dia ada 3 lah pintu 1, 2, 3. Dan pump sini ada 2 yang kita baru pasang ni, yang ni Ibara punya. Dan 2 yang lama punya, ada 4. Okey. Yang baru yang kata 10 juta tu nak buat di ujung sana. Itu screw pump. Dia punya kapasiti 5,100 liter per second. Besar tu. Yang kita dalam proses nak dah lulus apa, cuma pelaksanaan itu dalam pembinaan. Bila siap yang tu, kita akan buka yang ni dan pintu akan jadi 3 balik. Sekarang 2 aja boleh buka sebab satu ni ada pump. Jadi lepas ni akan balik 3. Dan yang 3 yang ke apa nama ni, screw pump ni yang baru tu, dia akan boleh menampung jauh lebih besar kapasiti daripada yang ada 4 ni. Ini yang akan berlaku. Itu yang kita akan buat. Yang kedua, kita masuk dan segera pun untuk kolam ni pun kita akan gali dan kolam lebih besar kan. Dan juga kapasiti depan okey. Kemudian ban yang saya sebut tadi dan juga pintu air baru yang nak menghalang daripada backflow masuk ke kawasan penduduk. Ini antara perkara immediate yang kita telah luluskan untuk dilaksanakan. Itu antara jawapan saya lah, kecuali saya tertinggal apa-apa lah. Baik, silakan. Sekiranya hujan luar biasa datang, adakah perancangan ini mampu mengelakkan tamasya muda di London macam ni lagi sekali? Saya bagi tahu terus terang, kapasiti longkang-longkang kita bukan saja di Seri Muda, di semua tempat. Dia hanya boleh bertahan di sekitar 80 mm saja hujan. Kalau berlaku lebih, dia akan berlaku banjir. Ini merupakan satu fenomena. Cuma yang kita boleh tingkatkan sekarang ni lah kemampuan menyimpan air. Sebab longkang memang tak dapat nak besarkan semua, tak, impossible. Sebab itu kita mula laksanakan kenal pasti tempat-tempat yang sesuai untuk buka lebih besar kolam takungan ataupun underground punya kolam takungan. Ini macam ni underground. Jadi dia menyimpan air, sebab bila kita simpan sebahagian, barulah air dapat surut dan kita laksanakan. Itu yang terada. Dan kedua ialah mempertekadkan kapasiti pump. Sebab di kawasan ni kawasan rendah, dia memang kita tak boleh buat apa. Tapi kalau kapasiti pumpnya bagus, cuma nak kena fikir elektrik ni macam mana ke depan ni, supaya bila berlaku elektrik tak ada, kita genset kita kena cepat boleh deploy dan cepat pump. Sebab kalau kita pump yang kalau 5,100 liter ni per second ni cukup powerful. Mampu kita selesaikan sebelum dia naik air di rumah penduduk. Sebab dia memang letak di kawasan sungai di sekitar ni ataupun parit yang besar ni. 5,100 liter guna tenaga apa? Yang ni masih manual elektrik lah. Dia akan elektrik. Cuma kita nak kena fikir ke depan macam mana nak deploy supaya kalau TMB punya putus, kita ada genset standby kita yang powerful. Mobile genset. Yang tu kita akan beli lah. Kalau perlu, dan juga access nak masuk. Buat apa ada mesin pun tak boleh masuk, tak guna juga. Ya. Jadi kita belajar banyak daripada apa yang berlaku ini, dan saya insyaAllah saya bagi komitmen untuk melihat secara total isu-isu bagaimana penyelesaian ini, dan kerajaan negeri pun dah, MB pun sendiri sebut kita akan bagi kelulusan segera pada semua projek-projek yang kritikal ini untuk diselesaikan, ya, insyaAllah. Kalau yang akan didalamkan, di mana lagi kawasan yang Kalau ada sesuai, kalau ada keperluan, kita buat underground. Macam mana dibuat di Kelang, ada kita buat di sekolah Tunku Ampuan Rahimah, ada bawah tanah. Ada satu lagi di cadangan di Sungai Koyo. Sini pun ada. Kita buat di bawah tanah untuk menyimpan air sementara. Sebab kawasan kita agak terhad di permukaan, ya.
Okey. YB, Ya. di Sri Muda ni kolam kakuran air ni ada berapa? Satu ada ujung. Satu. Yang ni masuk ini ada dua lah. Ni yang perumahan ni. Tapi perumahan ni untuk kegunaan dia lah. So Ya. ada viral kata kolam kakuran ni dah dijual ke pemaju oleh kerajaan dahulu. Dia bukan ada isu tu, saya akan terang kemudian. Dia bukan jual. Ni ada cerita lama yang masih berterusan. Tapi setakat ini biar berfungsi. Kita akan selesaikan macam mana tu. Bukan dijual Memang ni cerita lama. Kadang-kadang kolam ni kalau dia di Selangor ada 600 lebih. Sebahagian daripada itu, sebahagian besar pada 600 ni masih sama ada dimiliki oleh pihak ketiga atau bawah PBT. Dia tak serah pada JPS. Sebab apa? Ada isu-isu lama. Dia tak siapkan drawing, dia tak boleh serah. Jadi JPS tak boleh nak ambil. Jadi yang ni yang saya minta supaya selesaikan segera, sebab kita tak boleh nak masuk maintain. Kalau kita masuk pernah kita kena saman oleh tuan punya. Sebenarnya sepatutnya kolam tu diserah pada JPS. Tapi dulunya sistem tidak berlaku. Jadi sekarang ni kita dah syaratkan, bila nak dapatkan CCC, siap perumahan dia, projek dia, dia kena serah kolam dulu, baru kita luluskan. Kalau tidak, sampai bila dia tak buat. Ini yang berlaku, sebab tu kita sedang teliti mana-mana kolam kita ambil dulu. Sebab apa? Kolam ni sangat penting peranan di negeri Selangor ni, sebab air kita terlalu banyak. Jadi kita nak tahan air tu dulu. Yang terbaru kita akan buat di Serenia tu, yang besar tu. Itu pun kita akan buat kolam takungan di kawasan itu. Ya. Banyak ni Ada lagi tak? YB, Sri Muda ada satu je pintu air ni YB. Pintu air di sini saja. Dia sebenarnya tak perlu pintu air. Cuba ada satu lagi kita akan buat atas sana, upstream. Satu tu yang projek baru kita. Itu untuk tahan supaya dia tak ada backflow. Jadi kita akan teliti lagi, sebab sekarang ni pihak JPS kita dah hampir siap semua dipanggil PISMA, Plan Induk Saliran Mesra Alam. Kita semua guna itu sebagai rujukan supaya mengelakkan daripada pelbagai jabatan agensi berbeza-beza tafsiran mengenai aliran dan juga mengenai discharge dan sebagainya, supaya sama semua. Itu kita dah hampir siap Genset ni dipasang selepas pintu tu. Genset mana? Ini bukan, ini je MBSA sewa. Dia sewakan dulu, pangkat awal dulu kan, tak? Sebulan dua dulu kan berlaku banjir air tu, jadi kita tambah. Kemudian kita beli yang besar tu, dua tu. Yang tu yang ada warna baru tu, nampak baru tu. Itu kemudian sikit pada ni. Yang tu kita pasang. Bila pasang tu dah, ini tak perlu dah. Itu dah powerful lah. Tapi yang skru pump yang baru ni lagi powerful, lagi kuat. Tak berfungsi masa detik Yang ni habis tenggelam. Yang tu dah Yang tu okey. Dan tu pun pakai minyak. Dia tunggu minyak tu yang lambat sikit tu. Ya. Wabi yang kata nak bila satu lagi pintu air tu dijangka selesai bila Yang mana? Yang dekat sini ni yang kata bila satu lagi pintu Ujung sana. Ujung tu kita akan melibatkan pam dan juga pembesaran ni. Nanti saya nak tunjuk dia tak nampak. Dekat ujung sana Ujung sekali. Yang tu dia akan melibatkan yang lagi apa? Setahun Setahun akan siap semualah. Okey? Terima kasih banyak. Habis. Yang tuduhan tu habis dah jawab Okey.